Oh, baru. Silakan yang membuat more. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Hari ini saya ingin bincangkan tentang 3 isu mustahak. Pertama, berkenaan kepimpinan melalui tauladan. Kedua, pentingnya untuk kita merombak semula sistem pengajian tinggi di Malaysia. Dan ketiga, untuk merayu kepada kerajaan untuk menubuhkan satu jawatan kuasa khas untuk membincangkan kelulusan penanaman hemp ataupun medical marijuana di Malaysia. Yang pertama berkenaan kepimpinan melalui tauladan. Kita sudah dengar banyak ahli yang berkhidmat dalam dewan ini berhujah berkata bahawa untuk kita kembali ke landasan yang betul post-pandemik, kita perlu pastikan bahawa sistem pencukaian di negara lebih adil. Dan dengan itu ada perbincangan berkenaan pengenalan cukai GST setia dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pekan. Saya pula bangkitkan pentingnya untuk kita wujudkan sistem cukai keuntungan luar biasa atau dikenali sebagai windfall tax ataupun cukai pusaka, inheritance tax. Tapi sambil kita bincangkan tentang hak untuk kerajaan mencukai rakyat Malaysia, kita juga tidak boleh lalai dan lupa bahawa masih rakyat di luar sana tidak begitu yakin dengan upayaan kita untuk membelanja duit mereka dengan betul dan adil. Khususnya apabila ada berita yang menunjukkan bahawa rumah Perdana Menteri itu naik taraf 30 juta ringgit Malaysia. Peruntukan bagi JCOM, propaganda 80 juta ringgit Malaysia. Ini adalah kabinet yang terbesar dalam sejarah negara dan mungkin dalam sejarah dunia. Persoalan sambil kita nak ingatkan untuk rakyat untuk membayar cukai, kita juga perlu akur bahawa we need to lead by example. Sebab itu dalam bab ini, saya rasa penting untuk kita jujur dengan cara pembayaran dan perbelanjaan yang dibuat oleh kerajaan dan juga oleh kita, ahli yang berkhidmat yang diberikan mandat oleh rakyat. Saya tahu ada tokoh korporat di luar sana, mereka lihat, oh mungkin gaji tidak begitu tinggi, setimpal jika nak bandingkan dengan gaji wakil-wakil rakyat di luar negara seperti di Singapura. But let's be fair and honest and what actually takes place in Malaysia. Saya tahu kerana pengalaman saya sebagai seorang menteri. Gaji seorang menteri setiap bulan RM55,000. Dapat rumah yang agak mewah di Putrajaya. Kereta, driver, makan setiap hari pun boleh claim dengan kerajaan. Dapat plate number, kalau jual harga ratusan ribu. Dapat 2 AP untuk membawa masuk kereta mewah. 1 bidang tanah di Putrajaya. Allowance percutian kalau ada keluarga dah berkahwin, saya tak berkahwin taklah tinggi sana. Dah berkahwin boleh melebihi 100 ke 200 ribu ringgit setiap tahun. Dan bukan itu saja. Apabila diberhentikan, dapat gratuiti ada yang sampai 1 ke 2 juta ringgit kerana dia tak tengok masa kamu berkhidmat sebagai seorang menteri, tetapi dia ikut masa kamu berkhidmat sebagai seorang ahli parlimen. Maksudnya kalau kamu ahli parlimen, 4 ke 5 penggal walaupun berkhidmat sebagai menteri, 1 hari pun gratuiti itu telah pun melangkaui 1 juta ringgit. Sebab itu saya berharap kerajaan yang baru ini yang telah bertukar 3 kali dan ada menteri yang dah kekal 3 kali, gratuiti adakah dia hanya sekali atau sekali dia berhenti 1 juta. Lepas tu dia naik balik, berhenti lagi, naik 1 juta. Bila tiba pilihan raya, berubah parlimen, dapat lagi. All of this must stop. Saya boleh bincangkan soal pension. Pension bagi wakil rakyat, menteri, dia bukan satu Ada pension bagi ahli parlimen, ada pension bagi senator Dewan Negara, pension bagi ADUN, bagi EXCO, speaker, timbalan menteri, menteri, Perdana Menteri. Dan ia tidak disatukan Jikalau kamu merupakan salah seorang ahli parlimen yang pernah berkhidmat sebagai ADUN, pernah berkhidmat sebagai EXCO, menteri, itu semua bukan pension yang berasingan. Dan kalau kamu gabungkan pension tersebut, dia boleh melangkaui RM100,000 sebulan jika kamu pernah berkhidmat di banyak kedudukan yang berbeza. Sebab itu mungkin banyak anak muda di luar sana bertanya, kenapa ada ahli parlimen yang tak nak bersara walaupun dah berkhidmat puluhan tahun? Kerana realiti pengiraan pension itu berbeza. Lagi lama kamu berkhidmat sebagai ADUN, lagi lama kamu berkhidmat sebagai ahli parlimen, lagi tinggi pension kamu. Contohnya, kalau kamu berkhidmat 5 ke 6 penggal, pension kamu jauh lebih tinggi kerana dia tak ikut statik gaji dan pembayaran setiap bulan. Sebab itu ada insentif untuk ahli yang berkhidmat ini tak nak berhenti
untuk jadi ahli parlimen kerana akhirnya pension bulanan kalau cantumkan semua jawatan-jawatan yang dia pegang sebelum ini boleh melangkaui 100,000. Apa cadangan saya? Cadangan adalah untuk kerajaan menubuhkan satu jawatan kuasa untuk bincangkan perkara ini dan gabungkan sekali dengan perbincangan berkenaan isu Political Funding Act. Kerana saya faham, ahli-ahli parlimen pembangkang sebelum ini kata mereka perlu keluarkan dana daripada poket mereka sendiri untuk biaya pejabat, bayar pegawai. But we must change that. Bagi ahli parlimen kerajaan, mereka kata perlu ambil dana-dana dari luar. Kalau tidak, tak boleh tolong kawasan. So let's have an honest discussion on the Political Funding Act dan dengan itu kita bezakan gaji yang seseorang itu dapat dan pada masa yang sama apa yang perlu dibelanjakan kepada rakyat. This discussion must take place kerana jika kita ingin mengharapkan rakyat untuk ikat perut tetapi kita di parlimen atau dalam kerajaan dapat gaji yang teramat lumayan, it is unfair for the people. Kedua, keperluan untuk merombak institusi pengajian tinggi di Malaysia. Masalah di Malaysia berkenaan pendidikan bukanlah soal dana. Kerana kalau kita lihat total GDP spending on education spending di Malaysia adalah yang tertinggi di rantau ini. About 16% of our total GDP expenditure is on education. Di Singapura 11%, di Jepun 7%. Tetapi masalahnya jika kita lihat kajian-kajian menunjukkan in terms of education quality, kita masih 3 tahun terkebelakang dengan negara jiran kita, Singapura. Apa yang boleh kita lakukan? Saya nak tekankan berkenaan situasi di universiti. Di negara-negara luar, kamu hanya memerlukan 3 ke 4 tahun untuk dapat ijazah. Tetapi di Malaysia, 2 tahun asasi, paling pendek pun 1 tahun, dan selepas itu tambah lagi 4 tahun. Ini about 6 to 7 years for you to get that degree kalau masuk tempoh asasi. Bukan saja itu tempoh masa yang teramat lama. Kenapa ia lama? Kerana kamu perlu mengambil subjek mandatory, TITAS, hubungan etnik, subjek falsafah, etika dan perpaduan. Dan ia ada beberapa level. Saya tahu kerana saya adalah produk universiti awam. Saya ingin mencadangkan untuk pendekkan perkara ini. Kenapa? Kita akan bertanding dengan banyak graduan-graduan luar negara. Ya, di mana mereka dah jauh terhadapan 2 years in advance in the work market. Mereka dah ada pengalaman, internship, bekerja, tapi kita keluar teramat lewat dan pada masa yang sama apabila kita di dalam universiti, itu sendiri kelas daripada pagi sampai ke malam. We cannot engage in our passion to find what we love and what we should do. Dan kerana itu, Tuan Ketua, masalahnya di sini bukan saja kos itu tinggi, tetapi kedua, we lose that level of competitiveness. Dan ini adalah perkara yang kerajaan harus pertimbangkan untuk tukar, untuk memastikan bahawa anak-anak muda kita, graduan kita, bukan saja keluar pada umur yang lebih muda, mereka dapat menceburi minat mereka dan pada masa yang sama dapat bertanding dengan graduan-graduan yang lain. Kenapa graduan di Malaysia perlu ambil masa 5 ke 6 tahun untuk dapat ijazah, tetapi di UK, Australia, Singapura hanya memerlukan 3 ke 4 tahun. We must do better. Dan ini berkait rapat juga dengan soal debt trap di mana anak-anak muda akan lalui. Jika kamu tidak masuk ke universiti awam, 24 jam selepas itu lazimnya kamu akan dapat email ataupun post yang mengatakan, oh, Alhamdulillah kamu telah diberikan tempat ke dalam IPTS yang akan dibayar 100% oleh PTPTN. Walhal, banyak universiti-universiti swasta ini bukan yang baik, tapi tidak berkualiti, tidak lepas MQA, tetap dapat diteruskan di Malaysia walaupun kadar di mana mereka boleh dapat pekerjaan selepas itu sangat kecil sekali. But yet they are allowed to continue. Ini adalah perkara yang kerajaan perlu timbang semula. We must reform it once and for all. Hujah yang ketiga. Ini sedikit sensitif. So allow me to take some breath of fresh air. Takut tersalah kata. Berkenaan isu penanaman hemp dan medical marijuana. Ini bukan perkara yang baru. Saya ingat apabila kita di kabinet sebelum ini ada perbincangan, kajian dilakukan secara terperinci dan perbincangannya mengikut data dan sains. Saya berharap bahawa kerajaan dapat membentangkan satu kertas kerja yang telus, ikhlas, which is driven by data and science berkenaan baik dan buruknya kelulusan industri hemp dan medical marijuana. Saya katakan ini kerana di lebih 40 negara pada hari ini, kelulusan hemp ataupun medical marijuana telah pun diberikan. Ini negara seperti Australia, negara seperti US,
Canada, Argentina, Denmark, dan baru-baru ni negara jiran kita Thailand. The current market worth is about 60 billion ringgit dan dianggarkan dalam tempoh masa 4 tahun lagi ia akan mencecah 400 bilion ringgit Malaysia. Kita tak nak Malaysia terkebelakang dan ketinggalan lagi. Perbincangan berkenaan isu ini hanya kerana ia sensitif, kita tinggalkan dengan begitu saja. Walhal, kajian-kajian based on data and science yang dibentangkan menunjukkan contoh industri arak ataupun rokok jauh lebih berbahaya daripada industri ini. Tetapi tidak akan ada the moral courage to discuss about this with facts and figures. Saya ingin cadangkan untuk kerajaan, adakan perbincangan, penelitian yang khusus untuk kita lihat kelulusan industri hemp dan medical marijuana. Kerana banyak anak muda di luar sana terlihat khususnya yang mengalami masalah kesihatan mental, bipolar disorder dan yang lain yang boleh dibantu menggunakan jalan ini as a form of alternative treatment seperti yang telah pun dilakukan oleh negara-negara lain. Saya berharap kerajaan boleh membincangkan perkara ini, follow the data and science dan adakan satu jawatan kuasa khas yang diwakili oleh banyak kementerian seperti KDN untuk pastikan bahawa ia dapat dikawal selia dengan baik, MOH untuk pastikan the data and science is clear. But we must discuss about this. Kita tak nak ketinggalan lagi apabila negara-negara jiran dah jauh terkehadapan. We again only do it 10 to 20 years from now when it is already too late. Rumusannya apa? 3 perkara yang saya kongsikan ini berkait rapat dengan cara kita ingin mengendalikan politik di Malaysia. RMK is about planning for the future. And when we talk about the future, kita perlu ada keberanian moral untuk membincangkan perkara-perkara yang sukar secara terbuka dalam dewan di mana rakyat memilih kita untuk bersama untuk meneruskan kepimpinan melalui tauladan. Saya berharap khususnya selepas MOU telah pun ditangani oleh sahabat-sahabat di meja kerajaan dan pembangkang, we can find a middle path forward, jalan tengah untuk kehadapan, untuk meletakkan rakyat di hadapan dan kepentingan peribadi di belakang. Saya yakin kebanyakan rakyat Malaysia ingin membina negara, membina rumah untuk semua rakyat Malaysia dan rumah yang kita bangga untuk panggil rumah kita. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Muar. Saya sekarang